Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Negeri Selangor memang selalu membuat saya kagum. Bantuan-bantuan yang disediakan, pakej-pakej yang disediakan, inisiatif-inisiatif kerajaan yang disediakan, semuanya memang best-best lah. Ada orang kata negeri yang ditabir Pakatan Harapan itu tak best. Tapi ini menunjukkan negeri yang ditabir Pakatan Harapan pun best juga. Nah, negeri yang ditabir oleh Perikatan Nasional pun best juga. Jadi semua pun best juga. Jadi apa masalahnya? Itu sudah dipilih oleh rakyat. Sudah dipilih oleh rakyat siapa yang mereka mahu mentadbir di negeri itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah memburuk-burukan negeri-negeri yang lain. Okey, akhirnya yang saya rasa kagum jugalah dengan negeri Selangor sekali lagi. Amiruddin Syari iaitu Menteri Besar Selangor mengumumkan satu lagi pengumuman yang berita bergembira pasti membuatkan seluruh rakyat negeri Selangor gembira betul-betul ini. Skim Mesra Insan Skim Mesra Insan Istimewa atau SMIS. Skim Mesra Insan Istimewa atau SMIS menawarkan voucher beli belah bernilai RM150 setiap tahun dan khairat kematian bernilai RM500. Bermula tahun 2023, voucher boleh diambil pada bila-bila masa sepanjang tahun. Inisiatif ini melibatkan peruntukan sebanyak 30.5 juta ringgit Malaysia. Wow! Saya rasa belum ada negeri tempat lain yang boleh buat ini. Jadi bagus jugalah kalau negeri-negeri yang lain, contohnya negeri Kelantan kah, negeri Terengganu kah, negeri Kedah kah, negeri mana-mana negeri lah di Malaysia ini, itu contoh saja. Contohnya kalau mereka dapat cuba untuk buat ini, cubalah buat kalau dapat. Itu bagi voucher dan bagi khairat kematian. Diumumkan di Kita Selangor, skim ini memberi manfaat untuk membeli belah. Untuk membeli belah RM150 setiap tahun. Tak banyaklah RM150, tapi at least ada. Nanti kita tanya, kau ada? Kau ada, kau nanya. Kau ada. Tak apalah, tak banyak RM150, tapi kau ada. Khairat kematian juga sebanyak RM500. Ya, tak banyak, tapi kau ada. Tahniahlah. Saya harap kerajaan negeri Sabah pun boleh ikut ini, boleh tiru ini, sebab ini bagus. Golongan-golongan yang akan menerima manfaat ini terdiri daripada warga emas dan juga golongan orang kurang upaya OKU di Selangor. Jadi rupa-rupanya yang akan menerima ini adalah mereka yang bersasar. Tapi baguslah. Baguslah sebab warga emas ini yang paling memerlukan. Orang OKU ini yang paling memerlukan. Bagi kita yang memang sihat walafiat, tak payahlah. Kita boleh berusaha. Masih muda, masih kuat. Boleh berusaha. Jadi 150 tu berusahalah sungguh-sungguh supaya dapat. Lepas itu penerima yang didaftarkan setakat yang dilaporkan tentang bantuan atau inisiatif ini ialah sebanyak 441,880 orang. Kemudian 400 yang terdiri daripada 417,003 orang warga emas dan 24,877 orang kurang upaya OKU. Peruntukan itu ialah sebanyak 30.5 juta ringgit Malaysia. Itu telah diupdate sebenarnya setakat 22 Disember tahun 2022 yang lalu. Wow. Tahniah diucapkan. Tahniah. Ini terbaik. Harap-harap negeri-negeri yang lain kalau cukup kaya, ada duit, ada budget, buatlah macam ini juga. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara mengakui, Ketua Hakim Negara mendedahkan melalui satu laporan terkini, Ketua Hakim Negara telah mendedahkan bahawa ya memang ada cubaan untuk takut-takutkan badan kehakiman. Wow, kita bacakan berita ini. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bersuara menentang percubaan daripada pihak-pihak tertentu untuk menakut-nakutkan badan kehakiman dalam kes politik yang dibicarakan tahun lepas. Wah, baru keluar sekarang. Semasa ucapan pada tahun pembukaan Tahun Undang-Undang 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, dia menggesa para hakim untuk terus membuat keputusan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Bagaimanapun, Tengku Maimun tidak mendedahkan siapakah yang dimaksudkannya itu. Tahun lepas, kita boleh recall balik, kita boleh ingat balik siapakah yang telah dibicarakan di mahkamah. Siapakah orang-orang politik-politik ini yang pada ketika itu telah dibicarakan di mahkamah. Tapi tidak diberikan secara spesifik lah oleh Ketua Hakim Negara siapa. Tetapi yang pasti Ketua Hakim Negara mendedahkan ya memang ada cubaan untuk menakut-nakutkan badan kehakiman negara. Tahun lalu kata Ketua Hakim Negara itu tahun lalu cubaan untuk menakut-nakutkan atau sebaliknya memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap hakim yang mengetuai kes kepentingan awam semakin ketara, kata Ketua Hakim Negara itu. Tambahnya lagi, percubaan ini adalah penghinaan langsung terhadap kedaulatan undang-undang dan kebebasan kehakiman. Mereka sememangnya patut dikutuk, katanya, dan sememangnya ramai yang dengan tegasnya bersuara menentang mereka. Kata Ketua Hakim Negara itu lagi, adalah tidak wajar atau mischievous bagi sesiapa yang cuba untuk memburukkan imej mahkamah dan mencemarkannya melalui kritikan yang tidak adil, berat sebelah dan seringkali tidak disedari hanya kerana mereka tidak menyukai keputusan tertentu, katanya. Tengku Maimun menegaskan, tiada kompromi dalam soal kebebasan kehakiman dan kes-kes akan diputuskan tanpa rasa takut atau berat sebelah, tanpa motif atau niat jahat, tanpa sebarang tekanan dari luar dan dalam serta tanpa mengira personality, katanya lagi. Tambahnya lagi, selagi setiap hakim kekal komited terhadap prinsip ini dan bersatu dalam melaksanakannya, katanya, saya yakin kebebasan kehakiman akan ditegakkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, katanya lagi, hakim sepatutnya membuat keputusan dan menulis kehakiman berdasarkan undang-undang dan bukan untuk meraih populariti. Katanya, kita menulis agar orang awam tahu akan fungsi kehakiman dan bukannya untuk mendapatkan sokongan validation daripada orang awam atau mana-mana pihak, katanya. Jadi tambahnya, jika hakim membuat keputusan berdasarkan hal lain selain undang-undang dan atau fakta, maka dia membuat keputusan yang tidak selari dengan undang-undang. Dia gagal menegakkan kebebasan kehakiman dan kedaulatan undang-undang, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini,
Sila masuk ke malaysiakini.com. Tajuknya, Ketua Hakim Negara dedah cubaan takut-takutkan badan kehakiman. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.